ramai yang tanya dengan Kak Ija. Kak Ija, saya nak kurus dan kenapa Kak Ija bila saya kata saya nak kurus, Kak Ija boleh advise saya nak makan ubat, tapi Kak Ija nak advise saya makan ubat macam-macam. Kenapa macam-macam ubat yang Kak Ija advise saya makan sedangkan saya cuma nak ubat untuk kurus sahaja? Always Dara. Assalamualaikum, apa khabar semua adik-adik? Selamat malam. Hari ini Kak Ija nak kongsikan sebab ramai yang tanya, ramai yang sebenarnya bertanya kepada Kak Ija. Contohnya yang baru lepas habis melahirkan kan, yang dah habis berpantang. Ramai yang tanya dengan Kak Ija. Kak Ija, saya nak kurus dan kenapa Kak Ija bila saya kata saya nak kurus, Kak Ija boleh advise saya nak makan ubat, tapi Kak Ija nak advise saya makan ubat macam-macam. Loser. You're so annoying. No one likes you. Teenage girls can be cruel. You're ugly. You're fat. You gross me out. Using words as weapons that can leave painful scars. You're fat. Kenapa macam-macam ubat yang Kak Ija advise saya makan sedangkan saya cuma nak ubat untuk kurus sahaja? Ramai yang tanya Kak Ija macam ni. Saya nak kurus tapi kenapa macam-macam ubat ni dia guna laptop bergerak-gerak sikit ya. Macam-macam ubat yang Kak Ija nak suruh saya makan. Kenapa banyak sangat benda yang nak kena makan bila saya kata saya nak kurus? Macam tu. Jadi hari ni Kak Ija nak kongsikan kenapa kalau daripada segi perawatan herba yang Kak Ija buat ni, Kak Ija selalu nasihatkan korang supaya makan itu, makan ini. Kenapa? Rationalnya kenapa Okey, berbalik kepada topik utama kita, nak kurus. Memang ramai orang nak kurus. Ramai, semua Kak Ija rasa semua wanita kat luar sana nak kurus. Kurangkan berat badan, nak kembali kepada bentuk asal kan, nak kembalikan balik berat badan kita yang sebelum hamil lagi kan. Jadi ramai juga yang dah bersalin, dah lama berpantang kan, dah anak dah 7-8 bulan, dah setahun lebih tapi badan masih lagi tak kurus-kurus, perut masih lagi buncit dan perut masih lagi besar kan, terutama bagi mereka-mereka yang bersalin Caesar dan tak berbengkung, yang tak berpantang dengan betul kan. Jadi dia punya perut tu sangat-sangat nampak lebih besar, nampak besar kan, nampak buncit. Jadi korang nak makan apa untuk membantu mengurangkan buncit perut korang tu? Ramai yang tanya nak makan apa. Okey, kenapa? Okey, macam ni. Daripada segi perawatan herba, bagi adik-adik yang ada masalah perut buncit, ada masalah berat badan yang berlebihan, masalah jerawat jerawat banyak kat muka ya, lepas habis pantang je kulit muka saya jadi sangat tak cantik, jerawat saya jadi banyak, lepas tu saya punya peluh sangat-sangat berbau kan. Ini adalah masalah-masalah yang biasa yang sering dialami oleh wanita-wanita kat luar sana, terutama yang dah lama berpantang, maknanya dah habis pantang lama, anak dah setahun kan. Lepas tu susah nak berak, sembelit kan. Jadi ini adalah masalah-masalahnya dan Kak Ija nak ajarkan korang macam mana, apa sebenarnya masalah korang. Okay, Kak Ija nak bagi tahu korang sebenarnya. Jadi minta share like sikit, minta tolong share. Kak Ija minta tolong korang share kepada page korang, kepada page kawan-kawan insyaAllah, kepada grup-grup supaya boleh berkongsi ilmu ni. Kenapa kulit kita jadi semakin tak cantik, semakin kusam? Kenapa berat badan kita jadi semakin bertambah? Kenapa juga susah sangat kita nak kurangkan berat badan? Saya makan macam-macam produk untuk mengurangkan berat badan tapi tak ada efek pada saya. Sedangkan diorang punya orang lain punya yang makan kurus tapi saya makan tak kurus. Kenapa dengan saya ni? Tak ada kesan langsung kat badan saya ni. Kenapa? Hai Zarina. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana join dengan Kak Ija malam ni.
Kak Ija nak cerita kat korang kenapa korang ni tak kurus-kurus sebenarnya. Sebenarnya wanita ni satu je masalah dia. Tak ada wanita yang kat luar sana yang memang selesa dengan badan dia kalau dia berlebihan berat badan. Okey, memang ramai yang memang dilahirkan dah sedia-sedia gemuk, contohnya daripada segi genetik ya. Tak boleh nak ditakwil, memang ada mereka-mereka yang asalnya gemuk daripada segi genetik. Gemuk genetik ni macam mana Kak Ija? Gemuk genetik ni adalah gemuk yang korang memang ada family korang, mak bapak korang memang orang yang jenis badan besar, korang punya nenek moyang korang memang mak saudara memang jenis badan-badan yang besar. Ini adalah mereka-mereka yang mempunyai genetik gemuk ya, genetik gemuk. Kenapa? Daripada segi genetik tu, daripada segi gen ya, dalaman badan, maknanya keturunan. Selain daripada tu adalah daripada segi tabiat permakanan kita. Kita punya food chain, rantaian pemakanan kita, okey? Rantaian pemakanan ni kenapa kita kata bila mak bapak gemuk, anak pun mesti gemuk adalah kerana bila bila mak bapak mengamalkan cara pemakanan yang macam tu, anak-anak pun akan ikut. Betul kan? Kita memang akan suka apa yang mak bapak kita selalu masak, apa yang mak kita selalu masak. Kita memang akan ikut pattern pemakanan mak kita. Contohnya kan, kita memang ikut pattern pemakanan family kita. Sebab family mak, contohnya kalau dia orang suka makan nasi dagang, kita pun mesti akan suka makan nasi dagang. Betul kan? Itu memang tak boleh nak ditakwil sebab ini adalah perkara yang normal. Ini adalah rantaian pemakanan contohnya. Memang rantaian family kita. Itu adalah antara salah satu sebab kenapa kalau mak gemuk, anak pun mesti ada ramai anak-anak yang gemuk juga. Okey, mak gemuk mesti ada anak-anak yang gemuk juga. Sebabnya rantaian pemakanan dia. Rangkaian pemakanan, kebiasaan pemakanan kita tu macam tu. Kalau mak siapkan makan selalu dekat rumah kita 6 kali sehari, maka kita pun akan siapkan makan untuk anak-anak kita 6 kali sehari juga. Lebih-lebih kurang je. Sebabnya kita dah terbiasa dengan rutin orang tua kita yang diorang ajarkan kepada kita dan kita pun terapkan sama. Jadi sebab tu gemuk genetik ni. Gemuk keturunan panggilnya. Okay? Jadi kita sekarang ni nak cerita pasal saya nak kurus tapi asal akak suruh saya makan macam-macam. Ramai yang bagi tahu Kak Ija saya nak kurus, saya nak minta pendapat Kak Ija apa yang saya perlu ambil. Okay? Daripada ada tak herba-herba Kak Ija yang boleh bantu saya mengurangkan berat badan? Okay, ramai yang tanya Kak Ija. Kak Ija nak cakap macam ni. Okey, kebanyakan wanita selain daripada faktor genetik yang Kak Ija ceritakan tadi, faktor rantaian pemakanan, kan cara pattern pemakanan kita tu, ada juga antara kebanyakan, banyak juga wanita yang mengalami masalah kegemukan disebabkan oleh masalah hormon yang tidak stabil. Okey, hormon yang tidak stabil ni macam mana kita nak tahu? Adalah apabila perut kita buncit. Okey, perut kita buncit di bahagian bawah. Okey, perut kita dia bahagian bawah tu dia gendut sikit. Dia buncit dekat situ. Kalau gemuk atas, lepas tu dia ada gendut juga kat bawah tu. Itu maknanya kita gemuk disebabkan hormon yang tidak stabil. Kenapa Kak Ija kata banyak wanita yang ada masalah kegemukan disebabkan oleh hormon yang tidak stabil ialah contohnya, Kak Ija bagi contoh ya. Bagi mereka-mereka yang bermasalah seperti PCOS kan, yang ada cyst, ada fibroid contohnya ya, mereka juga akan mengalami kenaikan berat badan ataupun penurunan berat badan yang drastik. Okey, orang yang ada kencing manis kan, orang ada kencing manis pun selalunya ada masalah dengan berat badan diorang. Ini adalah disebabkan oleh hormon kita yang tidak stabil. Begitu juga dengan orang wanita-wanita ataupun wanita-wanita yang ada masalah thyroid. Okey, masalah thyroid, hormon thyroid pun boleh mengakibatkan berat badan kita meningkat dengan drastik juga dan sangat-sangat susah untuk mereka-mereka yang bermasalah
hormon ini untuk mengurangkan berat badan. Okey, kenapa susah? Kerana selagi hormon itu tidak distabilkan, selagi itu kalau korang makan ubat macam-macam, korang susah nak kurus. Korang susah nak betulkan berat badan korang. Kalau korang gemuk disebabkan oleh pattern pemakanan korang, pattern pemakanan ni adalah benda yang kita senang nak ubah. Contohnya Kak Ija cakap, kalau dalam pantang makan 6 kali sehari, Kak Ija ajarkan korang kan. Kenapa Kak Ija suruh ajar makan pada kadar yang sedikit tetapi kerap? Kerana Kak Ija nak korang ada metabolisme yang stabil, metabolisme atau tenaga yang stabil. Korang tak sekali lapar makan terus banyak, perut korang setengah nak mengecut kan. Jadi bila makan terus banyak nanti dia cepat mengembang, dia cepat buncit. Jadi kita tak nak, kita makan kerap tapi sikit-sikit. Itu senang, itu kita boleh uruskan, kita boleh diet, kita boleh betulkan tabiat pemakanan. Tetapi bagi yang mereka-mereka yang mempunyai masalah hormon ni, ianya agak sukar sedikit. Sebab tu ramai yang minta Kak Ija ubat herba untuk menguruskan badan. Kak Ija akan nasihatkan korang untuk mengambil ubat untuk merawat hormon sekali. Okey, Kak Ija memang akan nasihat korang untuk ambil ubat sihat cantik dahulu. Set sihat cantik dengan susut perut. Ramai yang nak susut perut sahaja. Tapi Kak Ija bukan tak nak jual dengan korang susut perut sahaja, tetapi Kak Ija tak nak korang makan for nothing. Makan tapi tak ada kesan pun rugi. Lebih baik kita makan sesuatu yang memang betul-betul boleh mendatangkan kesan pada kita, betul kan? Contohnya mereka-mereka yang ada PCOS kan. Kenapa dia orang ada PCOS ni mesti ada masalah berat badan yang sangat sangat tak terkawal kan. Memang berat badan ni 80, 90, 100. Ini adalah orang-orang yang bermasalah PCOS selalunya. Mereka memang ada masalah berat badan sebab hormon itu tak stabil, ada sekatan, ada cyst ataupun ada sekatan daripada perjalanan normal dia orang punya circulation ataupun saluran circulation dia orang tu. Jadi bila ada sekatan, peralirannya tidak bagus, jadi dia sangat-sangat susah untuk bekerja. Kita nak bagi obat kurus pun, bagi susut perut pun korang susah nak kurus. Sebab apa? Sebab hormon tak stabil. Aliran darah tu tak betul, ada sekatan. Jadi sangat-sangat penting untuk kita rawat hormon dahulu, baru kita kuruskan badan. Macam tu. Sebab tu Kak Ija selalu pesan bagi adik-adik yang nak berpantang, ambil set berpantang basic dahulu, baru ambil set rapat memikat. Kerana apa? Kerana korang perlu betulkan perkara yang sangat penting dahulu. Rahim korang yang kontrol hormon, yang kontrol bau, yang kontrol discharge kan. Dekat situ sebenarnya asasnya yang kena jaga dahulu supaya peraliran darahnya cantik, peraliran darah badan kita elok kan. Supaya bila peraliran darah tu elok, kita punya badan pun lebih sihat dan ubat-ubatan lain nak bekerja pun lebih mudah, lebih senang dia nak bertindak balas. Macam tu. Okey, faham Sebab ramai yang tanya, kenapa Kak Ija suruh saya makan macam-macam? Betul Zarina kata. Hai Azwani, hai Mariana, hai Lia. Apa khabar semua? Selamat malam. Okay. Jadi Kak Ija memang selalu berpesan supaya mengamalkan pemakanan yang sihat ini adalah sesuatu yang sangat penting juga. Mesti. Semua orang pun kena jaga pemakanan. Tetapi jangan lupa bahawa pengawalan badan kita juga sangat penting. Sangat penting penjagaan rahim dan penjagaan dalaman wanita itu supaya korang dapat mengawal berat badan dengan betul. Hormon ni sangat penting untuk dijaga supaya korang mudah mengurangkan berat badan. Ada orang yang sangat susah. Saya dah diet, dah exercise, dah buat macam-macam tapi tetap juga tak kurang berat badan saya. Kerana apa? Kerana masalah hormon korang. Okey, faham Jadi itu yang Kak Ija nak sharekan dengan korang. Kak Ija nak sharekan yang untuk menjaga berat badan, nak kurus, pastikan dulu korang
amalkan kesihatan rahim yang sihat supaya hormon korang stabil, hormon korang pada keadaan yang bagus. Macam mana kita nak tahu hormon kita bagus ke Ijah? Apa orang tanya. Ni kita boleh kongsi pula nanti, insyaAllah. Jadi, tapi hari ni Kak Ijah nak cerita kenapa Kak Ijah suruh makan macam-macam bila orang minta herba dengan Kak Ijah. Kak Ijah memang suka bagi korang nasihat sebenarnya. Kak Ijah tak suka sekadar nak jual ubat sahaja. Kak Ijah tak suka sekadar nak jual. Memang Kak Ijah boleh jual dekat korang susuk perut. Korang memang akan mudah membuang susuk perut ni untuk detox. Korang mudah membuang, korang akan dapat bau badan yang wangi kan. Sebabnya bila kita detox, kurangkan kotoran daripada dalam usus tu, badan kita pun, peluh kita pun akan hasilkan peluh yang wangi, peluh yang baguslah, tak ada berbau busuk kan. Korang punya kulit pun akan lebih cantik kan. Sebab apa? Sebab bersih. Tapi korang akan susah dapat hasil bila mana hormon korang tak stabil. Jadi kena make sure hormon dan kesihatan dalaman tu dulu bagus, baru kita teruskan dengan susuk perut macam tu. Kalau korang dalam pantang tu boleh terus ambil, tak apa, sebabnya korang dah ada ubat periuk, korang dah ada zat sihat cantik yang memang sasar untuk menjaga kesihatan dalaman korang. Okey? Setakat itu sahaja perkongsian Kak Ijah hari ni. Minta tolong share dan dah malam ni, Kak Ijah tak nak live lama-lama, kita nak live pendek-pendek supaya korang faham dan boleh tahu kenapa aku tak kurus-kurus. Kan? Jadi bagi mereka yang masih ada masalah tak kurus-kurus dan nak cuba betulkan hormon dan kuruskan badan, boleh tekan PM Kak Ijah, boleh PM Kak Ijah ataupun boleh message di page Berpantang by Nazira Frijan supaya kita boleh advisekan apa yang korang perlu ambil sebenarnya untuk bantu korang mudah menurunkan berat badan. Sebab ramai orang nak kurus tapi susah nak kurus kan. Jadi kita insyaAllah kita boleh tunjukkan cara, kalau mana tahu diasbabkan berkesan dengan korang, ramai yang cuba dapat hasil, mungkin korang pun boleh dapat hasil lah kan. Jadi sekian dulu daripada Kak Ijah Berpantang by Nazira Frijan dengan produk Keep Dara. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.